Dan video kali ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak buat pelaburan hartanah dengan modal yang rendah. So tengok video ini sampai habis, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okay, hari ini saya nak kongsikan sikit berkenaan pelaburan hartanah. Ramai orang tahu kalau nak buat pelaburan hartanah mesti dengan modal yang tinggi sebab kita kena beli tanah, kena macam-macam proses dan lain-lain lah. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk kita buat pelaburan tanah dengan modal yang serendah mungkin dalam 100, 200, malahan lebih baik mungkin dalam 1000 tanpa kita menggunakan belanja yang besar lah. Saya katakan sikit berkenaan dengan pelaburan tanah hari ini. So pelaburan yang saya maksudkan ialah pelaburan REITs ataupun Real Estate Investment Trust, di mana ini adalah salah satu shares yang ataupun stok yang ada di dalam Bursa Malaysia, di mana kita boleh buat ataupun kita boleh beli unit REITs ni ataupun Real Estate Investment Trust ni. Dan daripada pembelian tu kita samalah juga konsepnya dengan kita buat pembelian ataupun kita buat pelaburan hartanah. Sebab Real Estate Investment Trust ni ialah syarikat-syarikat yang ada buat pelaburan hartanah dan kita melabur sebagai pelabur untuk syarikat tu lah. Okay, contohnya macam ni, kita pergi ke Bursa Malaysia. So kita boleh tengok dekat sini, kat bahagian anda boleh tengok list of REITs yang ada dekat Malaysia ni. So setakat ni kalau dekat Bursa Malaysia, setakat ni ada 17 REITs ataupun 17 stok yang ada kat Malaysia untuk kita invest ataupun kita boleh start invest hartanah di Bursa Malaysia. Kat sini ada 17. Kalau nak tengok sini, harganya bermula daripada mungkin serendah 39 sen untuk satu unit sehingga yang paling mahal ialah RM6.64 lah. Ini harga yang terkini lah. So tapi masalahnya sekarang ni kalau anda tengok 1 hingga 17 ni, yang patuh syariah hanya ada sikit lah. So kalau tekan refer to syariah compliant stock only, kita search. So kat sini sebenarnya ada 4 sahaja yang daripada 17 tu yang patuh syariah, yang kalau saya memang saya pilih salah satu daripada ni lah. So kalau macam ni ada X-REIT, pasti X-REIT harganya RM1.96, KLCC RM6.64, Al-Aqar RM1.24 dan Al-Srid ni 52 sen lah. So inilah stok-stok ataupun REITs yang kita boleh start invest melalui Bursa Malaysia. Kita beli unit REITs ni dan kemudian kita sama juga konsepnya dengan kita buat pelaburan hartanah. Cuma perbezaannya adalah REITs ni ialah pelaburan di dalam hartanah komersial, bukannya dalam macam kediaman apa semualah. Contoh macam bangunan-bangunan shopping mall, hospital. Itu contoh-contoh pelaburan yang ada dekat, yang terdiri yang tersenarai dalam REITs lah. Contoh macam Al-Srid ni, kita boleh tengok dia. Contoh kita pergi ke company website, kita tengok apa yang ada dekat Al-Srid, Al-Salam REITs ni. So kat sini dia ada cakap, kita boleh tengok apa yang tersenarai ataupun apa yang tersenarai, hartanah yang tersenarai di bawah REITs ni. So ada office, kita boleh tengok macam ni, kata salah satu yang Menara Komtar. Lepas tu kat sini retails, F&B, restoran, KFC. Kalau anda nak jadi pelabur dalam KFC, anda boleh melalui Al-Salam REITs ni lah. Retails, F&B, restoran. So boleh tengok. So kat sini ada ni industries, ada juga retails. Ini contoh yang tersenarai dalam Al-Salam REITs lah. Kita tengok yang lain, Al-Aqar ni contoh kita tengok company website. So dan Al-Aqar ni lebih kepada healthcare yang di bawah J-Corp lah, macam Hospital Pakar Puteri, Pakar KPJ, Tawakal. Boleh tengok sini lah list-list senarai hartanah yang ada termasuk hospital lah. Kalau sini Al-Aqar Healthcare REITs ni memang mostly ialah yang healthcare lah. So lain contoh apa, KLCC takkan orang tak tahu kan, memang KLCC lah. Ni kalau anda nak jadi salah satu pemegang saham KLCC, anda boleh beli ni, dia termasuk dalam pelaburan hartanah juga. Dan juga X-REIT, dan lagi satu X-REIT pun sama juga, lebih kepada shopping mall dan lain-lain. Anda boleh tengok sini, anda tekan company website ni, anda boleh tengok list of bangunan ataupun industri ataupun bangunan-bangunan komersial yang tersenarai di bawah Axis Real Estate Investment Trust ni lah.
So setakat ni yang macam saya cakap tadi, ada 4 saja yang patut syariah di bawah Bursa Malaysia, walaupun tak banyak pilihan, tapi ada beberapa kebaikan lah kalau anda berminat untuk buat pelaburan REITs ni ataupun pelaburan hartanah melalui Bursa Malaysia ni. So ada beberapa kelebihan lah kalau anda buat pelaburan di REITs ni. Pertama sekali adalah anda akan dapat dividen tetap setahun dalam 4 kali macam tu, dan dividen ni lah daripada dia punya rental penyewaan bangunan-bangunan ni lah. So kebanyakannya saham-saham ni ataupun REITs ni dia akan distribute dia punya keuntungan lebih kurang 90% daripada keuntungan dia kepada pelabur-pelabur. So agak tinggi juga. So REITs ni adalah antara saham-saham yang memberikan dividen yang agak tinggi lah. Yang pertama. Yang kedua ialah dari segi kemudahan, sebab kita tak perlu nak susah-susah nak beli rumah ke ataupun nak beli kedai ke. So kita lebih mudah untuk buat pelaburan tanah. Ketiga, modal dia. So modal anda tak perlukan modal yang besar, anda hanya perlukan modal bermula seeloknya dalam 1000 macam tu, anda dah boleh start buat pelaburan di REITs ni. Sebab kalau 1000, kalau anda beli yang RM1.20 ni, anda dah boleh dapat lebih kurang 800 units lah. Kalau 800, kalau dibagi dividen, still ada keuntungan kat situ lah. Dengan tambahan lagi kalau ada capital gain, anda akan dapat 2 keuntungan kat situ, capital gain dan juga ada dividen. So tu yang ketiga. So yang keempat, hartanah anda ni, hartanah yang anda buat pelaburan ni mudah untuk dicairkan. Maksudnya anda tak perlulah, kalau macam rumah, kalau anda nak jual kan susah sikit kan, compare kalau macam ni anda nak sama, anda just jual dia macam biasa di Bursa Malaysia lah. So yang kelima ialah hartanah-hartanah anda ni akan diuruskan oleh orang-orang yang profesional lah. So anda tak perlu susah payah nak uruskan anda punya hartanah. So anda boleh goyang kaki je lah. So just tunggu dividen dalam setiap 3 bulan macam tu, anda akan dapat dividen daripada REITs ni lah. Okay, kita pergi tengok contoh salah satu REITs, iaitu KLCC. Kalau anda tengok sini pada tahun 2020 tahun 2020, kalau anda tengok sini dia ada 1, 2, 3, 4 lah, 4 kali dividen dia bagi. So setiap kali dividen tu dia bagi 12 sen. Kalau anda ada 100 unit, anda boleh dapat RM12 lah. Okay, contoh kalau macam ni, kalau 100 unit maksudnya anda invest sebanyak 664. Kalau 6,640, anda dah dapat RM120 lah setiap 3 bulan lah. Okay, contoh macam tu. So Axis REITs. So Axis REITs ni kita nampak je lebih tersusun lah, ataupun lebih kerap dia bagi, lebih stable lah. Kalau kat sini dia bagi 0.01, 0.02, 0.02, 0.02 lah dia punya dividen. So kalau anda ada 100, anda boleh dapat RM2. Kalau anda ada 1000, kalau anda invest sebanyak 2000, anda boleh dapat 1, 2, 3 dalam RM40 macam tu setiap kali. So nampak macam sikit, tapi kalau in long term, kalau anda semakin lama semakin anda tambah anda punya unit, so in long term anda akan dapat banyak dividen jugalah kalau anda kumpulkan. Bila dapat dividen anda reinvest, bila dapat dividen anda reinvest, so lama-lama unit anda tu semakin banyak dan lebih banyak dividen anda akan dapat lah. Okay, kalau anda nak beli REITs ni, memang anda kena ada akaun Bursa Malaysia ataupun anda kena ada akaun CDS. Macam saya tunjuk sebelum ni, macam mana nak buka akaun CDS. Anda kena buka akaun CDS dulu, ada akaun trading buat pembelian stok di Bursa Malaysia, dan anda boleh beli X-REIT ke nak beli apa-apa mana-mana REITs lah. Tapi macam saya cakap, kat Malaysia ni setakat ni ada 4 saja yang patut syariah. So agak terhad jugalah pilihan untuk buat pelaburan hartanah di Bursa Malaysia. Okey, jika ada apa-apa soalan, silakan komen dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.